Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini saya akan terangkan mengenai konsep fana dan baqa billah. Fana billah, baqa billah. Bila disebut fana, mungkin tuan-tuan sudah maklum, walaupun maklumat yang ada pada tuan-tuan itu tak lengkap, tapi bila disebut kalimah fana, mungkin tuan-tuan sudah faham sebahagian makna atau maksud fana itu. Fana, kalimah fana itu ada disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pada hari kiamat itu, apa saja kejadian yang ada di alam semesta ini, fanin, fana, hilang lenyap, kecuali zat Tuhan, kecuali zat Tuhanmu Allah, ya Muhammad. Jadi bila kiamat, semua kejadian yang kecil maupun besar hilang lenyap. Maksud hilang lenyap tu sepertilah kita bakar selai kertas, kertas tu hilang lenyap, abuknya pun nanti hilang habis. Itulah fana. Tapi fana dengan binasanya, hilangnya seluruh kejadian pada hari kiamat itu fana yang sebenar. Tapi di samping fana sebenar ni, ada fana majazi. Fana juga, tapi tak hilang. Inilah fana majazi. Fana, tapi tak hilang. Macam tak ada, tapi ada. Dirasakan saja tak ada, tapi benda tu ada. Contohnya pengalaman Nabi Musa dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, iaitu hujung ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan, menampakkan ayat-ayat atau tanda-tanda kewujudan zatnya menerusi Bukit Tursina dalam pandangan mata hati Nabi Musa alaihissalam, maka menjadikan Bukit Tursina itu
hilang lenyap. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Pingsan tu fana. Sa'iqa di situ makna asal pingsan, tapi maksudnya fana. Tapi fana ini tuan-tuan akan berakhir. Inilah yang disebutkan oleh Allah, falamma afaqa, maka apabila Musa alaihissalam itu pulih daripada fanaknya, sedar balik, qala, dia segera berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wajarlah kalau zatmu tak boleh dilihat oleh pandangan makhluk. Tubtu ilaika, maka dengan itu aku serah diri zahir batin aku menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, maka aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin yang sebenar. Jadi ini pengalaman Nabi Musa difanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perlu juga saya ceritakan macam mana proses Nabi Musa itu difanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita asalnya Nabi Musa ingin melihat Allah. Tapi Allah jawab, ya Musa, engkau tak boleh nampak aku dengan dua matamu. Tapi engkau renungkanlah dengan kedua-dua matamu Bukit Tur Sina itu. Sekiranya Bukit Tur Sina itu tetap wujud seperti yang kau nampak, engkau boleh nampak aku. Lalu apa yang berlaku disebut adalah falamma tajalla rabbuhu, yang berlaku hanya Allah menzahirkan, menampakkan. Tajalla itu menampakkan, menzahirkan yang benda yang tak nampak. Apakah benda yang tak nampak yang dinampakkan oleh Allah dalam pandangan mata hati Nabi Musa, dalam pandangan roh Nabi Musa? Ialah tanda-tanda kewujudan zatnya. Maknanya Nabi Musa tak boleh nampak zat Allah dengan mata kepala dan juga dengan pandangan hati. Yang boleh dilihat dengan pandangan hati hanyalah tanda-tanda yang membuktikan, yang menunjukkan wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Bukit Tur Sina dan kejadian sekitar. Bila Allah nampakkan dalam pandangan mata hati Nabi Musa atau pandangan rohnya, maka Nabi Musa tak nampak lagi Bukit Tur Sina itu. Kejadian sekitar pun hilang. Sedangkan yang sebenarnya ada. Inilah fana. Jadi sebenarnya yang difanakan itu bukan Bukit Tur Sina. Yang difanakan itu ialah pandangan mata kepala Nabi Musa hilang. Ya. Pandangan mata kepala itu dihilangkan oleh Allah. Karena itu dia tak nampak. Tapi Allah sebut menjadikan Bukit Tur Sina itu hilang lenyap dalam pandangan mata kepala Nabi Musa, sebab pandangan mata kepalanya diambil oleh Allah, dihilangkan, supaya Nabi Musa disampaikan oleh Allah kepada hakikat sifat basar. Kita ni melihat, bukan kita yang melihat tuan-tuan, kita dilihatkan oleh Allah. Jadi bila Allah tak lihatkan kita, kita tak nampak. Jadi yang difanakan, dihilangkan ialah pandangan mata kepala Nabi Musa. Bila pandangan mata kepala Nabi Musa dihilangkan oleh Allah, pandangan hati boleh guna, pandangan roh baru boleh diguna. Kita ada dua pandangan, pandangan mata kepala satu, yang ini tak maklum.
Satu lagi pandangan mata hati atau pandangan roh. Pandangan mata hati, pandangan roh ini boleh kita gunakan bila dapat keizinan Allah saja. Sebab itu kita sukar, bukan semua orang boleh menggunakan pandangan mata hati, pandangan roh. Tak boleh. Hanya orang yang difanakkan oleh Allah saja. Apa yang difanakkan tadi adalah pandangan mata kepala. Selagi kita boleh gunakan mata kepala kita macam sekarang ni, mata hati kita tak bolehlah kita guna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam dibukakan berbagai hijab, diangkatkan, dikasyafkan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh. Ketika itulah pandangan hati, pandangan roh Nabi Musa nampak tanda-tanda kewujudan zat Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Lepas itu tuan-tuan, tanda-tanda kewujudan Allah tadi pun hilang. Maknanya apa? Zahirnya hilang, batinnya hilang. Zahirnya apa? Bukit Tursina dan sekitarnya. Batinnya ayat-ayat Allah yang tersirat di dalamnya. Kedua-dua hilang. Bila kedua-dua ini hilang, yang zahir hilang, yang batin hilang, barulah Nabi Musa disampaikan kepada hakikat wujud Allah. Ketika itulah Nabi Musa merasa yang wujud hanya Allah. Dirasakan di dalam apa itu rohani dan jasmani Nabi Musa alaihissalam. Pendengarannya juga dihilangkan oleh Allah, daya kekuatannya juga dihilangkan oleh Allah, semua hilang. Itu karena dah semua hilang, Nabi Musa pun disebut wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur pingsan, tersungkur fana. Karena orang fana itu hilang daya kekuatannya, ya. Jadi lemah. Kalau ketika itu Nabi Musa sedang duduk, dia akan tombang. Kalau sedang berdiri pun akan tersungkur. Nah, inilah fana. Fana macam ni dikenali dengan istilah fana fillah. Kenapa dikenali dengan fana fillah? Karena seseorang yang fana itu hatinya mesti ingat Allah semata-mata. Tak ingat Allah, tak tenggelam, hati tak tenggelam dalam mengingati Allah, tak boleh fana. Sebab itu Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia tahun 297 Hijrah. Ulama yang terkenal pada masa itu, dia menggariskan syarat seorang itu difanakkan oleh Allah. Yang pertama, hati orang tersebut hanyalah ingat Allah saja, tidak ingat yang lain. Sebab itu bila fana disebut fana fillah. Apa sebab? Karena orang yang difanakkan oleh Allah itu hatinya tenggelam dalam lautan Allah. Yang kedua, syarat yang kedua, sifat-sifat yang tercela tidak ada lagi pada zahir dan batin orang yang difanakkan oleh Allah. Kalau sifat yang tercela ada pada zahir atau pada batin, walaupun satu, dia tak akan difanakkan oleh Allah. Yang syarat ketiga, zahir dan batin orang tersebut telah dihiasi oleh Allah dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Inilah tiga syarat ni. Pertama, hati ingat Allah saja, tak ingat yang lain. Yang diistilahkan dengan apa? Zikir ghaibah. Orang mengingati Allah, yang lain daripada Allah hilang. Yang diingat hanya Allah saja. Sifat-sifat mahmudah sudah tertanam pada zahir dan batin, dan sifat-sifat mazmumah sudah dihapuskan oleh Allah.
barulah layak. Karena itu tuan-tuan, fana ini bukan sebarang orang boleh. Bukan sebarang orang boleh fana. Hanya orang yang memenuhi 3 syarat. Berzikir hanya ingat Allah saja. Sampai tingkat apa? Zikir ghaibah. Sifat yang jahat tak ada, zahir dan batin. Sifat yang baik, yang terpuji sudah ditanamkan pada zahir dan batin. Syarat-syarat ni tuan-tuan penting kita ingat ya. Sebab nanti kita temui ya, orang-orang yang didakwa oleh rakan-rakan dia fana, si fulan fana, si fulan fana. Betul ke fana? Ya? Di samping fana yang sebenar ni tuan-tuan, ada fana syaitan. Fana syaitan. Maknanya dia macam fana, tapi didalangi oleh syaitan, diresapi oleh syaitan. Macam juga fana ya. Tapi dinamakan fana syaitan. Kenapa? Karena didalangi oleh syaitan, bukan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fana ni tuan-tuan berlaku pada seorang mukmin sepanjang hidup dia sekali, tidak berulang. Jadi kalau kita temui seseorang individu selalu fana, ini fana syaitan. Pergi masjid berzikir, tiba-tiba terus saja fana. Hari ini fana, 2-3 hari datang lagi sini berzikir, fana lagi. Ini fana syaitan. Kalau berulang sehingga orang kenal, haji ni kalau zikir dia mesti fana. Betul. Zikir la ilaha illallah fana. Setiap zikir dia fana. Ini fana syaitan. Kerana apa? Kerana fana yang sebenar itu kurniaan Allah sebagai karamah daripada Allah, biasanya berlaku seumur hidup sekali. Nabi Musa pun sekali itu. Tidak berulang. Jadi senang saja. Kalau kita temui mana-mana individu yang selalu fana, itu fana syaitan. Boleh diobat. Orang macam ni boleh diobatkan. Syaitan yang ada dalam tubuh orang tersebut, bila kita keluarkan, insya-Allah tidak fana lagi. Seseorang yang nak difanakan oleh Allah ni tuan-tuan, biasanya melalui atau akan mengalami apa yang disebutkan jadbah. Ini istilah jadbah pun kita nak faham juga. Apa makna jadbah? Jadbatun itu artinya tarikkan. Ya, tarikkan daripada Allah. Bila kita sebut Allah, 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 ada daya tarikkan. Bila Allah sampurnakan, tarikkan jasmani dan rohani orang tersebut, jadi seorang majdub, seorang yang dijadbahkan oleh Allah, itulah proses menuju kepada fana. Bila seseorang itu dapat jadbah daripada Allah tuan-tuan, apa yang berlaku hakikatnya, roh orang tersebut dipalingkan oleh Allah kepada Allah semata-mata. Macam kita hidup sekarang ni, roh kita memandang apa? Memandang alam ni lah. Memandang alam syahadah, alam nyata. Tengok dinding, tengok lampu, tengok sekitar. Bila Allah jadbah, tarik roh kita, palingkan roh kita kepada hakikat Allah, rahsia Allah, maka itu dinamakan jadbah. Itulah permulaan seseorang itu akan menjalani fana.
Biasanya orang yang dapat jazbah daripada Allah ni orang yang berzikir. Berzikir berterusan, berhari-hari. Ya. Ada juga orang yang dapat jazbah ni tanpa zikir. Itu kurniaan daripada Allah. Seperti apa? Ashabul Kahfi. Tapi bagaimanapun Ashabul Kahfi ini kuat ingatannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini firman Allah Ta'ala ni menceritakan sekumpulan pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ini orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah, diancam oleh pemerintah pada masa itu yang beragama Kristian. Ini berlaku kira-kira 400 pada tahun 430 Masehi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Pemuda ini diancam oleh pemerintah untuk dibunuh kalau tak mau ikut menyembah yang lain daripada Allah. Lalu mereka ni lari. Hanya disebut oleh Allah, fa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Wahai sekumpulan pemuda, sekiranya kamu sudah uzlah, meninggalkan raja dan masyarakat yang zalim, yang menyembah selain daripada Allah, mengancam agama kamu, mengancam jiwa kamu, mengancam kehormatan kamu. Kamu dah lari. Pemuda ni dah lari, menyelamatkan diri. Apa perintah Allah? Fa'u ilal kahfi. Maka sekarang kamu masuklah dalam gua itu. Siapa melawat ke Syria, ya, insya-Allah boleh melawat gua ini, bukan Syria, apa nama? Jordan, Jordan. Siapa melawat Jordan akan dapatlah melawat gua ini. Saya dan rombongan saya pernah melawat gua ini. Jadi Allah berfirman, fa'u ilal kahfi, masuklah dalam gua itu. Maka pemuda ini yang dikatakan bilangannya ada 7 orang masuk dalam gua, termasuk seekor anjing. Masuk dalam gua itu difanakkan oleh Allah. Berapa tahun? Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasata mi'atin sinina wazadu tis'ah. Mereka tinggal dalam gua itu selama 309 tahun. Sehingga anjingnya pun difanakkan juga oleh Allah selama itu. Karena itu tuan-tuan, 309 tahun mereka tak makan, tak apa, pakaian tak rosak, badan pun tak rosak, apa semua tak rosak. Ini jadi panduan, ya. Orang yang dipanakkan oleh Allah itu karena tenggelam dalam nama Allah, maka diselamatkan oleh Allah daripada binasa, daripada apa saja proses kehancuran, ya, sesuatu. 309 tahun bukan satu masa yang, ya, kalau ukuran kita 309 tahun. Kalau macam kita hidup sekarang ni sampai ke cicit, cucu cicit kita nanti, berapa lapis ni. Kita dapati mereka sehat, pakaian itu juga. Bila mereka bincang-bincang, berapa lama kita dalam gua ni? Setengah malam dia. Tak dah, macam satu malam ni. Kita lapar lah. Duit yang mereka bawa pun ada lagi. Dilantik lah, ya. Engkau pergilah keluar cari makan, tapi hati-hati. Baru rasa lapar 309 tahun. Sebab itu
Tanda orang fana ni tuan-tuan, kalau ada lah depan kita rakan-rakan dia ni, kawan kita ni sedang fana, nak uji betul ke tidak, masuk dalam kolah. Kalau masuk dalam kolah, dia kalang kabut bangun, itu bukan fana. Orang fana ni dia tak macam orang meninggal, tapi lebih hebat lagi daripada orang mati. Sebab itu kadang-kadang berlaku orang yang fana disangka mati dikebumikan, kerana di tempat itu tak ada orang yang tahu. Ada seorang makcik, dia rajin berzikir. Dia berzikir lepas subuh biasa, terus berzikir. Lebih kurang jam 9 dia tergolek. Suaminya goyang-goyang, ambil air, sapu kat muka, renjis kat muka, pun tak bangun. Macam mati. Tapi suaminya akhirnya telefon pada kawan, makcik kau ni dah tak ada dah. Jadi kawan dia pun datang, kawan dia tahu macam mana nak uji dia meninggal ke dia fana. Caranya senang saja tuan-tuan. Kita tawasul pada Rasulullah. Tawasul macam biasa. Ila khadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi azwaji wa dzurriyyati wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Al-Fatihah. Baca Fatihah sekali. Kemudian baca 3 kul, 3 kali. Baca selawat Nabi 3 kali. Lepas tu kita bagi salam. Jadi kawan apa tadi, orang tu pun bagi salam, Assalamualaikum makcik. Goyang pelan-pelan dia pun, makcik tu sambut, Waalaikumsalam, duduk dia. Jadi kalau tak ada orang yang tahu, memanglah panggil orang kampung, dimandikan, dikebumikan. Saya diberitahu oleh seorang ustaz, ini kerja mandikan mayat di hospital. Ada satu kematian. Bila ustaz ni sampai hospital untuk mandikan mayat, pihak yang berkuasa hospital dia kata tak boleh, kerana tak ada apa-apa dokumen. Jadi ustaz ni tunggulah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, sampai 6 bulan baru ada. Ustaz ni pun panggil untuk keluarkan mayat. Bila dikeluarkan tuan-tuan, ustaz ni cerita, dalam simpanan mayat itu, orang ini 6 bulan. Sepatutnya kan sejuk, kan apa. Ustaz ni kata badan dia panas, berpeluh macam orang lepas kerja. Tidak kaku tubuh badannya. Jadi ada kemungkinan orang ini fana. Kata saya ada kemungkinan dia fana, bukan mati. Tapi ustaz ni tak tahu, dia mandikan dah ke bumi. Rupa-rupanya bila disiasat, yang mati ini seorang Indonesia. Dia pelajar pondok sana, datang sini, dilantik jadi imam sebuah surau. Jadi ketika dia solat itu, ketika sujud, dia tersongkor mati, dipikir mati. Saya yakin orang ini tak mati, dia fana. Tapi oleh kerana tak ada siapa, tapi tak ada salah juga, sebab dia macam dah mati. Ini kalau orang macam ni tuan-tuan, kalau digali, kuburnya itu kalau digali, insya-Allah tubuhnya tak hancur. Mana-mana apa ni jenazah yang sudah dikebumi sampai belas tahun, 20 tahun, 30 tahun masih utuh, biasanya dia tak mati, dia fana. Orang tak tahu dikebumikan.
Jadi inilah yang dikatakan fana. Cuma itu tadi fana yang sebenarnya ada, dan fana tiruan daripada syaitan itu ada. Seseorang yang tak difanakan, dia melalui proses jadbah. Ada satu soalan. Soalan ini mungkin tuan-tuan tidak terlintas. Seorang yang difanakan oleh Allah, dia tidak dipulihkan oleh Allah sepenuhnya. Dia hidup macam kita, tapi tak sepenuhnya macam kita. Ini dinamakan, manusia itu dinamakan majdub. Majdub. Di Terengganu ada seorang ustaz, namanya Ustaz Abdullah. Tapi disambung ujung tu dengan title Haji Abdullah Majdub. Saya tanya, kenapa gelaran Majdub? Dia satu masa mungkin difanakan oleh Allah, lalu dia tak dikeluarkan oleh Allah sepenuhnya. Dalam keadaan hidup dia dalam keadaan jadbah, tak dikeluarkan daripada fana sepenuhnya. Sebahagiannya dikeluarkan, hidup macam kita, tapi dia duduk dalam satu alam jadbah. Jadi dinamakan majdub. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf pun akan temui nama-nama sufi yang tertentu, syekh tertentu, syekh majdub, syekh majdub. Ini maksudnya orang tersebut difanakan oleh Allah, tidak dipulihkan sepenuhnya. Keadaan jadbah itu masih ada. Saya temui juga seorang yang difanakan oleh Allah, tapi tak dipulihkan oleh Allah sepenuhnya. Dia dalam keadaan jadbah, jadi seorang majdub. Di sinilah tuan-tuan banyak mengelirukan masa kita. Orang gila pun dikatakan majdub. Ni orang gila. Rambut panjang, rantai besi itu dikelilingkan dekat leher, jalan mundar-mandir, macam orang gila. Memang gila, tapi masyarakat situ kata dia ni majdub, wali majdub. Sebenarnya bukan, tuan-tuan. Orang yang majdub ni, tuan-tuan, dia bukan macam orang gila itu. Di Indonesia banyak masyarakat di Indonesia sana terkeliru. Orang gila pun kata wali majdub. Di Indonesia banyak, tapi di sini juga ada. Jadi saya nak terangkan majdub yang sebenar ni, saya temui seorang hamba Allah dekat Johor. Bila difanakan oleh Allah, tidak dikeluarkan oleh Allah sepenuhnya. Lalu dia hidup dia sendiri. Dia makan, kalau ada dia makan. Bila masuk waktu saja dia ambil wuduk, dia semayang, dia baca Quran, dia berzikir, dia tak kisah apa pun. Ini baru majdub sebenar. Berpuluh tahun sampai dia meninggal, dia tak kisah apa pun. Kebetulan dia belum kahwin, dan kebetulan dia ada wang simpanan. Jadi dia tak kisah. Masuk waktu, sebelum masuk waktu dia dah mandi, dia dah siap duduk, dia solat, dia baca Quran, dia berzikir. Dia tak kacau orang, dia tak cakap dengan orang. Orang kalau bagi salam pun dia macam tak dengar. Ini baru majdub sebenar. Ada pun orang gila, itu lain, tuan-tuan. Di Batu Pahat pun ada seorang nama Wak Skandar. Dia duduk bawah pokok rembia, seluar pendek, baju pun tak pakai. Siang malam duduk situ bertahun-tahun. Tapi masyarakat di situ kata
kita dengar bang sebenarnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dalam beberapa minit tuan-tuan. Jadi tadi yang terakhir saya ceritakan di Batu Pahat ada seorang nama Wak Iskandar. Dia duduk di bawah pokok rambia, hujan ke apa ke situlah dia duduk bertahun. Orang kata dia tu wali. Tapi sebenarnya dia bukan wali dia apa ni, dia gila, dia dapat jazbah syaitaniah. Takkan wali tak pakai baju, tak semayang, dia bela ayamnya banyak. Orang kampung kata tanda dia wali, ayamnya tak ada apa ni, buang najis sekitar, jadi tak ada najis ayam, walaupun ayam tu berkeliaran di sekelilingnya. Sebenarnya dia itu bukanlah wali, itu orang gila, jadi majdub tapi syaitaniah, jenis syaitan. Masa saya sekolah Arab Keluang, di depan sekolah Arab Keluang tu ada masjid sebesar macam ni juga. Ada seorang hamba Allah, orang Jawa, namanya Wak Pono. Dia ini bertahun-tahun tidur dengan duduk bersandar pada satu tiang tu sampai hitam. Rambutnya itu diikat dengan sapu tangan sehingga sapu tangan itu lekat pada rambut dia. Orang kata dia ni wali majdub, Rambutnya itu dibiarkan gitu kerana dipotong tak boleh, tak ada gunting yang boleh, tak lut rambutnya. Satu ketika tuan-tuan, pelajar-pelajar sekolah Arab ni yang besar-besar umur 20-an, pakat-pakat, satu hari tangkap dia, guntingkan, boleh gunting, dimandikan. Mana itu cerita yang bohong saya. Itu bukan wali majdub, itu orang gila. Di mana-mana pun kita temui individu macam ini. Jadi saya cerita ni supaya kita jangan tertipu. Sikit-sikit wali majdub, dia majdub, dia tak gila. Kerana apa? Anak yang sebenar
akhirnya Allah akan keluarkan macam Nabi Musa. Tapi kenapa ada yang dikeluarkan oleh separuh saja? Ini ada sebabnya, iaitu kesalahan orang tersebut terhadap gurunya. Dia tak bercerita ya apa yang dialami kepada guru. Jadi gurunya kebetulan mungkin gurunya meninggal, dia tak ada guru lagi. Sebab itulah dia tetap dalam keadaan majnun. Tapi kalau ada guru tahu, guru itu biasanya dia boleh pulihkan panaknya itu sepenuhnya. Ini saya fikir untuk malam ini setakat ini saja. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا لإخواننا لأخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.